السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم، walhamdulillah rabbil alamin, amma ba'd. Dahululah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat jamaah. Kemudian kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majlis ilmu yang merupakan sebahagian daripada ibadat yang besar ganjarannya. Walaupun kita majlis ilmu ini terkadang kita tidak merasakan ia ibadat, sedangkan majlis ilmu ini terutamanya ilmu yang fardu ain ini merupakan satu ibadat dan juga pahalanya sangat besar sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah apabila ibadat tuan-tuan, dia tidak lepas daripada peraturan ataupun kaifiat. Sebab itu di dalam majlis ilmu dia ada peraturan. Sebab ibadat, tiap-tiap ibadat mesti ada tata cara. Barulah dapat ilmu, barulah dapat pahala. Ilmu tu belum cerita lagi, ini pahala. Sebab tu orang mengaji terkadang tuan-tuan, kalau kena cara dia, pahala tetap dia dapat, walaupun ilmu dia tak ada. Terkadang Allah Ta'ala tak bagi lagi ilmu kepada dia, tapi ibadat pahala tetap dapat. Sebab tu kena salah satu cara dia apabila ibadat ni mestilah ada niat. Tiap-tiap ibadat wajib ada niat. Dia tak sama dengan muamalah. Muamalah dia tak wajib niat. Adapun ibadat dia wajib niat. Sebab itulah kita terutama sekali apabila berada dalam majlis ilmu, jangan lupa niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala. Langkah yang kedua adalah kita usaha untuk mendapatkan ilmu. Ilmu itu anugerah tuan-tuan. Tugas kita usaha. Adapun ilmu itu anugerah daripada Allah Ta'ala. Terkadang Allah anugerah ni mengikut qadar dan kehendak Allah Ta'ala. Kadang-kadang dia kehendak kita ni 4 tahun, 5 tahun baru dapat ilmu. Kena berusaha sehingga lama baru dapat ilmu. Itu mengikut kehendak Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena faham antara usaha dan faqih lain. Kita bukan dikehendaki oleh Allah Ta'ala faham. Kita ditanya usaha ataupun tidak, walaupun usaha itu sehingga faqih, sehinggalah usaha itu sehingga kita faham. Tapi kalaulah kita berusaha tiba-tiba tak faham juga, mati dalam keadaan tak faham, adakah kita menjadi kesalahan? Maka kita tidak salah di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah berusaha mencari ilmu yang telah ditetapkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tuan-tuan ialah fiqh, dan fiqh itu pula ibadat yang kita belajar. Sambung tuan-tuan, insya-Allah malam kita sambung masih lagi dalam muqaddimah kita, perenggan yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu taala, kata pengarang kitab kita, alladzi amarana biha,
kita dah selesai. Alhamdulillahilladzi faradha salata, dah selesai. Kemudian sambung alladzi amarna biha wa hama haumatil kaba'ir wal fawahish wal ma'asi wal manhiyati an talumma bidzalika al-hama ataupun bidzalika al-hama biqawati'in nususi waz-zawajiri war-riwayati. Kemudian diterjemah di dalam bahasa Melayu, alladzi amarna biha, Tuhan yang menyuruh, yakni memerintah kita dengan sembahyang. Ini mukadimah lagi, dia nak menerangkan sifat ataupun sifat bagi Tuhan. Ya, selepas dia kata alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan yang memfardukan salat. Kemudian yang kedua pula, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mana? Tuhan yang menyuruh, yakni memerintahkan kita dengan sembahyang. Allah Ta'ala memerintah kita supaya mendirikan sembahyang. Di sini tuan-tuan ulama tafsir makna memerintah mendirikan sembahyang dalam Quran, wa aqimis shalah. Makna memerintah mendirikan sembahyang bukan semata-mata mendirikan sembahyang. Sebab itulah kalau detailnya cukup Allah Ta'ala menyatakan aqimis shalah, mendiri. Tak perlu Allah Ta'ala memerintah supaya cari ilmu. Kita boleh faham dengan ayat, satu ayat sahaja, aqimis shalah. Walaupun Allah Ta'ala tak memerintah supaya carilah ilmu berkaitan dengan sembahyang. Iqra' itu umum. Ayat-ayat satu lagi perintah cari ilmu yang umum, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ayat ini umum. Allah Ta'ala perintah supaya kita keluar meninggalkan rumah kediaman kita, mencari ilmu sehingga kita faham. Maka ilmu di sini umum. Dia tak menyatakan ilmu tentang solat, tak menyatakan ilmu tentang puasa, zakat dan haji. Dia tak nyata, umum. Maka ulama tafsir, kita boleh faham, ulama boleh faham yang perintah supaya cari ilmu berkaitan dengan solat, walaupun tidak ada arahan yang direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita ulama boleh faham ayat aqimus shalah. Sebab itu para ulama kita menterjemah aqimus shalah dengan makna mendiri, bukan melakukan. Dia tidak menterjemah dengan melaksanakan sembahyang, melakukan sembahyang 5 waktu. Tetapi ulama kita terjemahan yang paling tepat, iaitu mendirikan sembahyang. Kenapa para ulama kita menterjemah dengan mendirikan sembahyang? Kerana kata ulama, nak mendirikan sembahyang ini perlu ada beberapa asas. Kena ada peralatan, kena ada ilmu, baru dinamakan kita mendirikan sembahyang. Barulah nama kita mendiri. Kena ada ilmu berkaitan dengan asas solat. Apa dia? Rukun. Tak ada rukun, tidak akan terdirinya sembahyang. Seolah-olah seperti rumah yang tidak ada tiang, maka tidak boleh terdirinya sembahyang. Rukun itu kata ulama diumpamakan seperti bangunan, seperti rumah. Tiang itu seperti rukun solat. Sebab itu di sini jelas Allah memerintah mendirikan sembahyang. Nak bagi nama diri sembahyang, maka sudah tentu kita kena ada alat, kena ada ilmu, sehingga kita boleh nama mendirikan sembahyang. Kena ada ilmu bagaimana syarat sah sebelum sembahyang, rukun sembahyang,
syarat sah nak mendirikan satu rukun bagi boleh nama tertegaknya Islam, tertegaknya sembahyang. Rukun itulah menentukan sembahyang kita itu jadi ataupun tidak. Maka faham di sini, walaupun Allah Ta'ala tidak menggunakan direct arahan mencari ilmu tentang sembahyang. Satu lagi tuan-tuan, ulama boleh faham dengan ayat ini. Allah Ta'ala pak sebut mendirikan sembahyang. Satu diri, yang kedua sembahyang. Tuan ulama dulu dia belajar yang jadi lama tuan-tuan, sebab satu-satu tu dia detail. Makna mendiri itu dia bahas. Yang kedua makna sembahyang. Allah Ta'ala kata dua saja, mendiri, yang kedua sembahyang. Nak bagi nama sembahyang tu kena dirikan, tak boleh buat. Kalau buat, kata ulama, cincai pun dipanggil buat juga. Tak cukup syarat, buat juga. Perkara batas sembahyang kita redah, kita bedal pun orang panggil buat juga. Sembahyang dah lagi, sembahyang di sisi kita. Maka di sini tuan-tuan, nama sembahyang itu nak biar betul-betul kita mendirikan hakikat sembahyang. Maknanya perbuatan kita itu dinamakan sembahyang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita saja. Maka kita kena cari bagaimana dia punya peraturan sehingga di sisi Allah Taala dia boleh nama solat. Kita pun panggil solat, Allah Taala pun panggil solat. Perbuatan yang macam ni dinamakan solat di sisi Allah Taala, bukan sahaja di sisi kita. Itu dipanggil mendirikan sembahyang. Mana apa sembahyang? Mendirikan hakikat sebenar-benar sembahyang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, dan Allah Ta'ala menegah ia Allah akan segala barang yang ditegahkan sebesar-besar dosa yang besar. Allah Ta'ala ni dia package di antara perintah dengan larangan. Dua-dua ni kita kena jaga. Allah yang sama memerintah kita supaya mendirikan sembahyang, dan Tuhan yang sama juga melarang kita supaya meninggalkan beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Maknanya kita kena tahu perkara senarai yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita kena tahu juga senarai larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barulah selamat kehidupan kita di atas dunia. Kadang-kadang kita tahu perintah kita buat, hak larangan pun kita buat juga. Kadang-kadang dia buat dengan sengaja, dan terkadang dia buat dengan tak tahu. Dia tak tahu pun perbuatan dia yang buat itu salah, haram. Oleh kerana dia tak tahu, dia buat juga, pun tetap menjadi kesalahan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakni segala dosa-dosa yang besar. Allah Ta'ala memerintah jangan melakukan perkara yang termasuk di dalam dosa-dosa yang besar. Antara dosa yang besar tuan-tuan ialah meninggalkan sembahyang. Walaupun dia tidak berada kedudukan yang pertama. Senarai dosa besar yang pertama ialah syirik. Itu kedudukan yang pertama, senarai kabair, yakni dosa-dosa besar. Selain daripada syirik kepada Allah Ta'ala, meninggalkan sembahyang juga merupakan dosa besar. Maksudnya apa? Yang termasuk meninggalkan sembahyang, dosa besar ini, meninggalkan sembahyang dengan sengaja, lagi pula dia i'tiqad, dia berpegang kewajipan sembahyang itu tetap wajib ke atas diri dia. Itu dia panggil Islam dia fasik dan dosa besar. Dia tak sembahyang kerana apa? Kerana dia malas saja, dia tak nak sembahyang. Dia tahu tak wajib, dia tahu wajib. Dia tidak menolak hukum wajib. Maka dia orang panggil melakukan perkara ataupun dosa besar. Yang bahaya tuan-tuan, apabila kita belajar, maka kita tahu detail makna meninggalkan sembahyang dengan sengaja.
Kalaulah kita tak mendalami ilmu fiqh, kita sekadar tahu orang yang meninggalkan sembahyang ini secara zahir saja. Dia tak pernah sembahyang, ya kita tahu. Termasuk orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Makna meninggalkan sembahyang dengan sengaja ini terbahagi kepada dua golongan. Yang pertama kata ulama, orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja dia tinggal sembahyang. Sama ada dia sembahyang tak cukup ataupun tak pernah sembahyang. Walaupun dia sembahyang tapi tak cukup, termasuk orang yang meninggalkan sembahyang. Karena wajib ke atas dia mendirikan sembahyang 5 kali dalam masa 24 jam dibahagi 5 masa. Tiba-tiba 4, tiba-tiba 3. Ikut dia sempat. Asal tak sempat. Sebab apa? Sampai rumah keluar ofis tak masuk waktu lagi, ataupun keluar ofis dah masuk waktu, tak sempat nak solat. Sampai di rumah habis waktu, jam tengah jalan. Habis waktu, jam tengah jalan. Dia kata tak sengaja. Dia buat alasan dia. Dia bukan tengok keuzuran syarak, tapi dia tengok keuzuran dia. Maka dia pun anggap tak apalah, balik rumah kita totok, kerana tak sengaja tinggal. Dan dia tak tahu apa makna tinggal dengan sengaja. Dan dia tak tahu jenis-jenis benda yang diuzurkan oleh syarak. Baik. Pertama, dia meninggalkan, sama ada dia tinggal tak pernah sembahyang ataupun tak cukup. Sektor yang mudah pun. Yang kedua, termasuk juga orang yang meninggalkan sembahyang. Walaupun dia sembahyang tak pernah tinggal. Daripada muda sampai mati dia tak pernah dia tinggal sembahyang. Tetapi sembahyang dia ini di sisi Allah Ta'ala tidak diterima, tidak dianggap sembahyang. Allah nyatakan dirikan sembahyang. Tiba-tiba dia melakukan sembahyang di sisi dia, bukan di sisi Allah Ta'ala. Dengan bahasa lain tuan-tuan, mendirikan sembahyang tanpa ada ilmu, tak tahu syarat sah, tak tahu perkara batal, tak tahu syarat sah mendirikan rukun, dia tak tahu, tapi sembahyang dia, maka itu dipanggil orang yang melakukan sembahyang di sisi dia, tidak mendirikan sembahyang di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tuan-tuan, bahasa dia bukan mendiri, dia hanya melakukan sembahyang di sisi dia, bukan sembahyang di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak bagi nama sembahyang mesti sempurna. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslimi bisyara'ita makhsusatin. Itu makna sembahyang di dalam syarak. Nak kena bagi nama sembahyang pada syarak. Sebab itulah tuan-tuan, pahala sembahyang sangat besar. Kenapa? Kerana peraturan dia juga besar. Dia tidak ada compare, tidak ada perbandingan tuan-tuan. Kalau kita nak banding dengan ibadat lain, sembahyang paling besar pahala dia. Walaupun kita sembahyang seorang diri dapat 1 saja, tapi nisbah 1 itu besar. Berbanding dengan, nak banding dengan sedekah, nak banding dengan zakat, nak banding dengan puasa, besar lagi sembahyang pahala dia. Kenapa? Kerana peraturan dia juga ketat, peraturan dia juga banyak. Itu makna Tuhan yang menegah, yakni Tuhan yang melarang akan segala perbuatan yang ditegah sebesar-besar dosa yang besar, yakni segala dosa yang besar dan yang keji-keji dan segala maksiat. Ini sama lah. Maksud dia apabila seseorang itu melakukan dosa yang besar, maka dia dianggap perbuatan keji di sisi Allah, dan dianggap maksiat di sisi Allah. Itu maksiat. Takrif maksiat ni tuan-tuan. Maksiat ni dia bahasa syarak. Maksiat ni apa dia? Maksiat ni tiap-tiap perbuatan yang mendatangkan dosa, itu dipanggil maksiat. Bahasa syarak saja maksiat. Kita buat dosa, dipanggil kita melakukan maksiat, walaupun dosa itu kecil.
kita melakukan dosa kecil, maka dinamakan kita melakukan maksiat. Dan segala yang ditegah, semua perkara yang dilarang daripadanya. Mana dia? Daripada bahawa kita mengerjakan dengan demikian yang ditegahkan itu. Segala senarai perbuatan yang ditegah oleh Allah, dilarang oleh Allah Ta'ala, kita kena tinggalkan. Sebab itulah tuan-tuan, tak dapat dielakkan dalam hidup kita, kena tahu panduan fiqh. Sebab dalam ilmu fiqh sahaja dia menjelaskan tentang perkara yang haram, perkara yang wajib, perkara yang sunat, perkara yang makruh. Dalam fiqh, tidak ada dalam ilmu lain. Walaupun fiqh itu datang bersumberkan Quran dan hadis, cuma kita ni tidak ada kepakaran untuk refer direct kepada Quran, untuk refer tengok direct kepada hadis. Nak keluarkan senarai 4 ini, nak keluarkan senarai 5 ni, hak mana wajib, hak mana sunat, hak mana haram, hak mana makruh, hak mana harus, tak mampu, tidak ada kepakaran kita. Maka orang yang pakar telah mentadwinkan, telah membukukan modul yang lengkap yang dinamakan fiqh. Maka kita mutakhir, umat akhir zaman hanya ikut sahaja para a'immatul arba'ah yang telah mengumpulkan panduan-panduan yang jelas. Baik. Sebelum masuk wassalatu wassalam, sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam setengah kitab yang besar-besar, antara dia dalam kitab Bajuri Ibn Qasim jilid yang pertama, Syekh Bajuri, ulama besar negeri Mesir, dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, dia menjelaskan kepada kita dalam isu berkaitan dengan senarai perkara yang haram, perkara wajib, perkara sunat. Ada satu hukum, nama dia azam. Kita diwajibkan apabila mukallaf, kita mesti azam sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup kita cukup, tak perlu setiap hari. Apabila kita balik mula azam, bukan belum balik, dah balik kita azam. Apa dia azam? Dipanggil azmun khasun, azmun amun. Azam ini terbahagi kepada 2 dalam fiqh. Apa makna azam, tuan-tuan? Azam ini cita-cita hati, itu umum. Azam ini tekad hati kita, cita-cita hati kita, tak buat lagi, baru impian. Apa yang kita azam, apa impian kita, apa tekad kita. Azam am ini apabila dia balik, wajib ke atas dia sekali seumur hidup, aku akan, sebab tu azam, aku akan melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala. Perintah dulu, sama ada wajib maupun sunat. Dan aku akan meninggalkan segala larangan Allah Ta'ala. Larangan ada 2, sama ada larangan itu wajib, larangan itu haram, ataupun larangan makruh. Mesti ada azam. Kerana apa? Kata ulama, azam ini sangat penting. Kerana azam inilah menyebabkan kita, Allah Ta'ala jaga perbuatan kita, jaga hidup kita daripada melakukan perkara yang diharam oleh Allah Ta'ala. Kita dah ada tekad, kita dah, impian kita nak tinggal segala larangan Allah Ta'ala, sama ada larangan haram ataupun larangan makruh. Nak mendirikan segala kewajipan Allah Ta'ala, walaupun lagi tak sepenuh lagi kita buat perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, tak penuh lagi, tapi kita dah azam. Maka itu tuan-tuan, dia panggil azam amun, azam umum. Dalam fiqh azam ada 2. Satu lagi kita akan bertemu dalam perbahasan sembahyang, nama dia azmun khas.
azam khusus spesifik kepada solat saja. Itu pun wajib, tidak haram. Azam khas ini bila? Masuk waktu solat mesti azam. Sekira kita tak nak mendirikan solat dengan segera. Apa makna azam khas? Apabila masuk waktu, kerana salah satu daripada kewajipan kita, syarat wajib solat ada 5. Salah satu daripada 5 ialah masuknya waktu wajib solat. Sedangkan masuk waktu kita masih duduk atas kereta lagi, masuk waktu duduk di ofis lagi, masuk waktu duduk ngaji lagi. Tuntutan ke atas kita Allah Ta'ala tekan mula bila? Masuknya waktu. Kewajipan menekan kita wajib mendiri solat, wajib mendiri solat, wajib mendiri solat. Maka di sini dipanggil azam khas sekiranya kita tak nak mendirikan segera. Kita akan belajar secara detail, tuan-tuan, masuk syarat wajib sembahyang. Masuk waktu. Masuk waktu wajib sembahyang. Ya, kalau kita tak nak sembahyang terus, apa dia punya cara dia? Maka azam. Sebab ulama menyatakan wajib ini ahadu amraini. Wajib ke atas kita apabila masuknya waktu. Melaksanakan ahadu amraini salah satu daripada 2 perkara. Immal fi'lu awil azmu. Sama ada mendirikan sembahyang segera, awil azmu ataupun azam. Apa makna azam? Aku akan mendirikan solat isyak dalam waktu. Terlintah tu azam. Masuk saja isyak, orang azam dengan azam, aku akan sembahyang isyak dalam waktu. Letaklah di mana pun tak haram. Sembahyang di hujung waktu pun boleh, di tengah waktu pun boleh, tak haram kat kita. Cuma luput fadilah yang besar. Itu isu lain. Nak cerita basic dulu. Soal sembahyang di awal waktu itu fadilah lain. Kelebihan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sembahyang awal waktu. Lagi pula ada satu lagi tawaran Allah Ta'ala. Apa dia? Pahala yang besar sembahyang awal waktu. Yang kedua pula berjemaah. Yang ketiga pula apa dia? Takbir Ratul Ihram bersama imam. Di sini orang kita silap faham. Imam tak siap dia takbir dah. Dia nak takbiratul ihram bersama imam. Makna bersama bukan serentak. Dapat pahala takbiratul ula yang tidak pernah ditinggalkan oleh para sahabat Nabi. Mereka berada di belakang Nabi takbir Allahu Akbar. Seluruh para sahabat Nabi berada di belakang Nabi. Tidak ada sahabat-sahabat kibar apa besar ini. Tidak ada yang terlepas peluang mengambil tawaran takbir Ratul Ula bersama dengan imam. Ini pahala bonus. Apa makna bersama? Makna bersama bukan serta. Terkadang imam belum dia dah takbir Allahu Akbar, maka tidak sah salat dia. Kerana takbir tak sempat imam dia dah takbir, sedangkan dia niat aku ikut imam, maka tidak sah. Bukan batal, tidak sah. Ada beza di antara batal dan tidak sah. Sebenarnya di mana tawaran ini? Mula bila, akhir bila. Untuk melayakkan kita dapat pahala tambahan fadilat takbiratul ula bersama imam, pahala bonus. Bila mula? Bila akhir. Mula dia selepas bar imam. Imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Biar bar imam dulu, baru kita mula. Kerana iqtidah, makna ikut ialah sempurna iman, baru kita mula. Mana dalil dia? Nabi menyatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru. Apabila kabbara, selesai iman takbir, fakabbiru, maka hendaklah kamu sekalian bertakbir. Itu dalil jangan takbir serentak. Bermula takbiratul ula iman, bar dimula kira. Bar iman kita mula Dan bila akhir untuk melayakkan kita dapat tawaran ini, sebelum dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dia baca Bismillahirrahmanirrahim, maka luputlah kita.
Kalaulah kita Allahu Akbar, imam pun Bismillahirrahmanirrahim, maka luput pahala untuk kita dapat pahala takbiratul ula bersama imam. Selagi imam dia baca doa iftitah ataupun dia tak baca, dia senyap, dia bagi peluang kepada kita di belakang untuk dapat pahala takbiratul ula. Selagi dia tak baca Bismillahirrahmanirrahim, kita dapat pahala takbiratul ula. Maksudnya pahala asil, bukan pahala asas. Sebab tu kita step dia tuan-tuan, kita kena tahu dulu yang asas. Pahala bab sah dulu, barulah langkah kedua kita tahu pahala sunnah. Langkah yang ketiga dia panggil pahala afdal. Ada 3 tawaran. Tapi jangan kita kejar yang ketiga, jangan kita kejar yang kedua sunnah, kita tinggalkan yang asas. Maksudnya sah, tak tahu sah. Tu takbir tu yang dia nak kejar dapat pahala lebih, tak ada iman bab dia dah Allah. Iman setengah iman pula jadi bab panjang. Allahu Akbar. Dia lambat nak kejar ekspres awal lagi. Bab tak ada iman bab, dia bab dulu. Maka tidak sah. Kena takbir lain. Kerana dia niat ikut iman. Kalau dia tak niat ikut tak apa. Semai seorang diri walaupun duduk belakang imam, tak salah semai seorang diri duduk belakang imam. Cuma tengok pelik sikit. Baik. Tu azam khah tuan-tuan. Azam khah ni contoh sekejap lagi masuk isyak. Azam ni terlintas hati kita. Kita masih duduk belajar. Hati kita, aku akan sembahyang dalam waktu isyak. Letaklah pukul berapa pun tak haram. Walaupun kita terlupa fadilah afdal. Nak cerita tak haram. Selesai itu kenapa di sini dia sebut yakni segala dosa di bawah dan segala semua yang ditegah. Semua perkara yang ditegah kita kena tahu dan azam. Dia tak nyatalah di sini sebab kita terengkap. Kalau kita Al-Bajuri Ibn Qasid dan I'anatul Talibin, tak yang besar-besar dia jelas. Dan segala yang ditegahkan daripadanya, semua perkara yang ditegah kita kena tinggalkan. Sebelum kita tinggal, kita orang panggil apa? Kita kena azam dulu. Azam sekali je sama hidup. Masa kita balik 15 tahun dulu tak azam, maka azam lah malam ni. Balik baru balik lah kita. Saya dulu pun mengaji. Saya ingat umur berapa baru azam? 20. Masa mengaji tu dia mengaji apa panggil? Mengaji asah ni tak temu. Mengaji asah ni, kitab fiqah ni, sekolah menengah belajar dah. Sukatan di sekolah tak temu. Sekolah menengah lagi tak temu. Naik fiqah pun, naik pondok, masuk pondok pun, kitab kecil pun temu tak kita lagi. Dengan tu kecil. Tak ingat saya 20 lebih sampai 30. Tua lah cerita ni. Tua tu azam. Dia sepatut azam balik. Tak apalah, daripada kita tak azam langsung. Habis. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih sayyidis sadati wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ardu was samawat. Habis tuan-tuan. Ini yang ketiga, pendahuluan ketiga. Dan rahmat dan salamnya salam Allah Ta'ala atas penghulu kita, yakni Nabi Muhammad hambanya dan pesuruhnya. Ini kita tak bahas tuan-tuan, kerana kita dah bahas dalam kitab pertama dulu. Apa makna rahmat, apa makna salawat. Dan rahmat dan salam, cuma orang kita tuan-tuan, dia kadang-kadang bertukar di antara rahmat dengan nikmat. Ini rahmat dengan salam tak apa, dia beza. Rahmat dengan nikmat, itu dia beza sikit. Kita tengok hujan, Allah rahmatlah kita hujan. Dapat makan, dapat nikmatlah kita dapat makan balik. Hujan panggil rahmat, makanan panggil nikmat. Apa beza tu? Terkadang hujan turun, nikmat kita. Tak benar. Terkadang hujan turun, nikmat kita.
Lepas tu main hujan, mandi hujan. Oh, nikmat tu betul. Sekadar tengok hujan turun je, tak nikmat lagi. Itu rahmat. Main hujan, mandi hujan. Budak-budak lagi tak ada mandi hujan. Orang tua lagi tak mandi. Saya di kampung dulu, sekolah menengah mandi hujan, tua aku mandi hujan lagi. Dia mandi hujan ni sunat tuan-tuan. Walaupun saya tengok dia hujan juga lah. Ada setengah kata lemak nak mandi hujan. Bila sunat, bukan umum sunat. Sunat ni syarat dia lama tak hujan. Kalau hujan hari-hari dah. Lama tak hujan, tu sunat. Sunat kita mandi, meraihkan. Mandi hujan. Nak mandi tengah hujan, kau ikutlah asalkan nama mandi hujan. Tak ada baldi, malu nak mandi. Tak ada baldi, mandi di dalam rumah. Apa kata? Mandi air hujan. Boleh juga. Yang penting kita guna air hujan. Tapi selepas jangan mandi waktu dia baru turun. Itu air kotor lagi. 15 minit ke setengah jam turun, baru kita mandi. Itu sunat dapat pahala mandi hujan. Hujan yang lama tak turun. Hujan ni tuan-tuan, apa rahmat ni mudah je beza. Ni antara nikmat dengan rahmat. Rahmat ni umum dia panggil kebaikan. Kebaikan yang turun daripada Allah Ta'ala. Nisbah datang daripada Allah. Segala kebaikan nisbah datang daripada Allah. Allah panggil rahmat. Kebaikan itu kita guna dia, maka nikmat. Itu je beza. Hujan kita tak guna lagi. Datangnya kebaikan, turunnya nisbah daripada Allah Ta'ala, maka dipanggil rahmat. Apabila kita guna rahmat itu, dipanggil nikmat. Ma yatama'amu bih. Nikmat ini perkara yang manusia berseronok, manusia bersedap. Itu dipanggil menikmati. Menikmati, nikmat itu bahasa Arab. Bersedap-sedap. Kita seronok dengan nikmat. Itu dipanggil nikmat. Dan salam dan rahmat, kebaikan. Asal rahmat ni kasih sayang. Itu makna terjemahan. Bukan makna itu dari segi orang lafaz. Rahmat ni kasih sayang. Dan rahmat dan salamnya. Salam tu atas apa dia? Atas penghulu. Atas tu penghulu. Siapa dia tu penghulu kita? Nama dia Nabi. Nabi ni jawatan dia. Nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pesuruhnya, samalah. Pesuruh ni maknanya orang yang Allah Ta'ala suruh sampaikan syariat kepada umat Nabi Muhammad, Nabi kita. Itu makna pesuruh. Ataupun dalam bahasa lain kita panggil utusan. Ataupun dipanggil wakil. Nabi kita ni utusan yang diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan berita, perkhabaran, syariat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi dipanggil Naba. Orang yang membawa berita. Kalau dulu tuan-tuan, kalau di kampung di belah Kelantan, ada satu gelaran nama dia Tuk Nebe. Tuk Nebe ni sebenarnya berasal daripada Nabi Naba. Orang yang membawa berita. Sebelum Tuk Mulu. Tuk Nebe nama dia. Tuk Nebe ni dia arahan, dia menyampaikan arahan kepada orang kampung. Berita-berita yang dia informasi ataupun maklumat yang dikehendaki, dia diperintah, yang diminta sampai kepada orang kampung, dia lah bukan sampai. Tok Mulu dah ni, Tok Nebe. Nebe ni Naba. Itu asal usul penggunaan bahasa. Kita tak adalah negeri lain mungkin tak ada. Itu pesuruh dan penghulu segala penghulu. Nabi ni dia ketua segala ketua. Penghulu ni ketua segala ketua. Ulul azmi Nabi ni ada ulul azmi, nabi-nabi yang menjadi ketua. Maka di kalangan nabi-nabi, nabi kita ketua. Itu dipanggil penghulu di kalangan penghulu.
Dan atas salam itu turun atas keluarganya, keluarga Nabi, dan salam turun atas sahabatnya, sahabat Nabi, selama masa berkekalan 7 petala bumi dan 7 petala langit. Salam ini sentiasa berselawat ke atas Nabi, ke atas keluarga Nabi, ke atas sahabat Nabi, bila berkekalan sampai kiamat. Tapi dia tak nak guna bahasa kiamat. Dia guna 7, sehingga berkekalan 7 petala bumi dan 7 petala langit. 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Selagi tak hancur, selagi itulah berkekalan makhluk Allah Ta'ala sentiasa berselawat. Amma ba'dun. Ini terakhir tuan-tuan. Ini pun kita tak baca, tak baca, tak hurai tuan-tuan, kerana dia mukaddimah. Apabila masuk tajuk perbahasan kita, baru kita hurai. Amma ba'dun. Habis mukaddimah 3, kemudian masuk intro kepada kitab kita ni. Sebelum masuk tajuk yang pertama, bab rukun iman. Fayaqulul abdul faqirul muzannibul jani Muhammad bin Ismail Dawud al-Fadani khadimul fuqara'i bimakkati ataupun bimakkah tak boleh baca. Adapun kemudian daripada itu, adapun selepas daripada aku mengucap 3 pendahuluan tadi, mengucap bismillah, selepas aku mengucap alhamdulillah, selepas aku mengucap salawat, apa yang aku nak kata? Fayaqulul abdu, maka lagi akan berkata hamba. Hamba ni dia lah pengarang. Dia membahasakan diri dia hamba. Ini orang tani sama orang kata. Maka berkata hamba. Siapa hamba ni? Al-faqir. Hamba ni, ini standard dia. Dia menggunakan bahasa dia, bukan orang lain tulis. Kalau orang lain tulis tak gunalah bahasa yang lekeh ni. Orang lain tulis buhlah al-alim al-alama. Kalau di depan tu orang lain cetak, kalau orang lain cetak dia bubuh al-alim al-alama. Yang alim lagi sangat-sangat alim. Itu gelaran ulama bagi kepada dia. Tapi dia menggelarkan diri dia, hanya orang tahu tuan-tuan. Mana dia? Hamba. Sifat hamba ni, sifat aku ni faqirun. Fakir ada 2. Pertama, fakir dalam fiqh orang yang berhajat kepada harta. Fakir dan ilmu tasawuf orang yang berhajat setiap detik dan saat kepada Allah Ta'ala. Kita tidak terlepas walaupun satu saat dengan Allah Ta'ala. Nak bangkit, berhajat kepada Allah, gerakkan kita. Nak melihat, berhajat kepada Allah Ta'ala. Kuasa Allah Ta'ala untuk memberikan, menyertakan kuasa Allah Ta'ala dengan kuasa hamba. Nak melihat, itu dia panggil fakir. Setiap detik dan saat kita berhajat kepada Allah Ta'ala. Itu makna fakir. Jangan kita ingat fakir ni satu makna saja, orang boleh terima zakat. Fakir ni gelaran kepada orang yang layak terima zakat. Kenapa tuan-tuan? Kerana fakirun, orang yang berhajat kepada harta. Kenapa berhajat kepada harta? Kerana dia fakir. Kerana dia susah, peringkat fakir. Better miskin. Miskin pun hajat kepada harta juga, tapi lebih tinggi martabat daripada fakir. Fakir ni serendah-rendah martabat orang yang berhajat kepada harta, orang yang susah. Beza di mana? Nak beza di antara fakir dengan fuqara wal masakin. Dua-dua ini orang yang layak asnaf zakat, orang layak terima zakat. Beza di mana? Fakir dengan miskin. Miskin orang yang berhajat kepada harta, dia tak cukup harta. Cuma beza dia, orang yang miskin, dia tak cukup harta, dia ada harta dia separuh ke atas. Dia tak penuh hajat yang dia perlukan satu hari. Contoh, dia perlukan sehari RM10 belanja diri dia, anak isteri dia. Tiba-tiba dia hanya dapat RM5 ke atas. Dapat 5, dapat 6, dapat 7, dapat 8, dapat 9, masih dipanggil miskin. Boleh kita beri zakat.
Fakir, orang yang berhajat kepada harta. Dia perlukan harta RM10 dalam satu hari, tetapi dia dapat tak sampai separuh. RM4 saja dapat. Maka itu fakir. Terlebih-lebih lagi dia perlukan harta. Itu fakir dalam fiqh. Di sini bukan. Di sini bukan kata dia ni orang fakir nak harta. Tu kita silap faham tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke petani, student ataupun pelajar-pelajar pondok, petani ini dia panggil tok fakir. Tok fakir. Kita ni faham kita tok fakir itu nak duit kan? Bolehlah bagi duit ke orang pondok ni? Ya, betul. Dia kata tok fakir bagilah. Siapa ada duit bagilah. Tok fakir. Bukan kata orang luar saja panggil, tok guru pun panggil tok fakir juga. Pelajar dia ni dipanggil tok fakir. Jom tok fakir, sembahyang jenazah. Gini tok fakir ya, sembahyang jenazah. Fakir itu makna tuan-tuan, ya kadang-kadang pelajar pondok ni memanglah dia orang susah. Tak ada apa namanya PTN dia. Kadang-kadang ibu bapa pun tak salah tuan-tuan. Pengalaman saya di pondok dulu, ramai kawan-kawan, ibu bapa tak bagi. Sebab apa dia kata nak bagi apa lagi, dah umur 20, 30 lah. Bebas lah cari kerja sendiri lah. Siapa suruh nanti, siapa tua. Pelajar bersama saya dulu paling tua 43. Pelajar paling tua. Pagi sampai pukul 12 belajar. Pagi lepas subuh sampai pukul 12 lebih. Paling awal pukul 12 lah. Terkadang lajak sikit 12.30. Pukul 1 sengget lah. Pukul 1 tu jalan-jalan. Tak ada kerja. Umur 40 lah. Mana lagi ibu bapa nak sabar? Tak ada. Betul lah. Fakir nisbah dia, terkadang dia terima duit, terkadang dia kaya, bukan fakir. Kadang orang kaya pun ada. Maka fakir di sini apa? Fakir orang berhajat kepada Allah Ta'ala. Ini sebuah tawaduk dia. Sebab tu tuan-tuan, tempat kita tak berlaku tuan-tuan. Setengah orang kampung ni dia tak nak, dia hina pelajar pondok ni. Ni nak cerita pengalaman. Tempat kita alhamdulillah tak ada. Dia tak beri sokongan tak apa lah, tapi jangan hina. Dia kata pelajar pondok ni, dia kata kalau kita ada makanan lebih, dia kata jangan buang kat lain, dia lempar di pondok. Bahasa dia pun kasar. Ini yang kes hak jenis kasar macam ni. Pelajar pondok dia mati tak nak pergi. Yang jahat lagi tuan-tuan, dia cakap apa? Ini dia berlaku di tempat-tempat pengalaman tempat saya dulu. Dia kata kalau nampak pelajar pondok 2-3 orang naik motor, dia kata tengok tu, gel lalak tu. Dia panggil lalak. Nak umur bangkai. Ni jahat tu. Tuan-tuan faham tak? Dia kata gel lalak nak umur bangkai. Tak faham kan? Tak faham. Gini, apabila orang mati, orang panggil bangkai. Maka siapa yang duduk sembahyang jenazah? Biasanya dia orang panggil pun budak-budak pelajar pondok ni pergi solat jenazah. Hak yang cakap tu, cakap lebih dia. Kadang-kadang sembahyang jenazah pun tak erti. Lalu dia nak hina pelajar pondok ni, dia tak benar. Apa kali? Memang dia tak benar sampai pondok pun. Dia kata pantang punya orang mati, gini ya, yang sampai awak. Gini yang sampai awak. Sebab awak panggil, bukan dia nak ambil duit. Sebab kan sembahyang jenazah tak dapat duit. Dia tahu dah pelajar ni miskin, perlukan duit. Pantang orang mati, dia lah awal sampai nak duit. Lepas orang mati kan, di belah sana kan dia bagi duit, belah kita tak bagi. Belah sana sampul, tunggu di depan pintu tu. Kadang-kadang nak tunggu depan pintu tak sembahyang jenazah pun. Dia get ready nak bagi sampul RM5. RM5. Ada kadang-kadang 3. 10 tu hebatnya tu. RM3 saja pelajar ni dapat. Allahu Akbar tuan-tuan, tak padan nak hina dia. Bukan dia ambil 100, bukan 1 juta, 10 saja. Hebat tu. Biasa 3-5 tu. Dia kata kalau nampak geng-geng budak pelajar naik motor ramai-ramai tu, tu adalah dia nak pergi rumah bangkai di mana. Pelajar ini jahat macam ni tuan-tuan, mati jangan. Jangan rumah dia. Mati jangan pakat ke sembahyang dia. Lempar belakang rumah.
Tapi kita kena sembahyang juga lah. Sial kat dia. Dia nak ceritanya orang tak faham agama, dia benci kepada orang agama. Walaupun dia tak nak belajar, dia benci. Walahal pelajar ni bukan kacau dia. Cuma lalu di rumah dia ada serabut. Sakit hati dia, tak boleh tengok apa kasuban. Tu tanda mata tak berkat. Tengok apa kasuban tak boleh. Sakit hati, sakit jiwa, tak tenang jiwa. Tanda dia tak berkat hidup dia. Ini antara tawaduk penulis kitab kita. Dia kata aku ni fakir, berhajat setiap detik dan saat kepada Allah. Lagi pula al-muzannib al-janin. Muzannib ni yang sangat berdosa. Al-janin lagi yang menghilakan. Menghila ni makna hina, membawa ataupun menarik melakukan dosa. Tu tengok, dia bubuh nama diri. Nama diri dia, aku fakir, lagi pula aku berdosa, aku hina. Hina ni apa? Orang yang banyak hina ni menarik kepada melakukan dosa, dan berusahakan dosa. Bersamalah tafsir kepada hina, iaitu nama dia nya, habis dah gelaran dia, Abdul Faqir Muzannib. Panjang gelaran dia, dia beri sendiri gelaran dia, Abdul Faqir Muzannib, hamba yang fakir lagi dosa lagi hina. Nama dia Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani, cucu saudara kepada Syekh Daud. Terkenal kitab kita ni tak panggil pun nama cucu dia, panggil nama tok dia, Daud. Hebat tok dia, sehingga tergelar nama cucu dia. Sebenarnya kalau tuan-tuan baca matlamat, orang kata kitab siapa? Kitab Rasulullah, boleh nama tok dia. Ini kehebatan tok dia, cucu tergelar. Ni bukan di tok dia sendiri karang ni, cucu saudara dia Ismail, Muhammad Ismail bin Daud, cucu saudara kepada Syekh Daud Fatani. Khadimul Fuqara. Khadimul Fuqara ni tuan-tuan, apa dia? Pembantu. Khadim, orang yang membantu. Orang yang khadam, orang yang membantu ke segala fakir di Mekah. Makna apa? Maknanya orang yang membantu para fakir di Mekah yang berhajat kepada ilmu. Mana apa? Makna dia berkhidmat mengajar di masjid Mekah. Tu bahasa lain. Dia tak cerita direct lah. Dia cerita dia ni tukar khidmat kepada pelajar yang nak mengaji di masjid Mekah. Di Mekah masjid, di Mekah, Masjidil Haram. Dia antara orang yang mendapat kelayakan mengajar di Masjidil Haram. Hebatlah tuan-tuan, bukan semua orang Melayu dapat mengajar di sana. Antaranya dia. Di dalam negeri Mekah yang dipeliharakan dia kan negeri Mekah, diperintah Allah yang diperintah oleh Allah Ta'ala akan dia dengan beberapa lemah lembut yang cermalah. Habis. Kemudian dia nak cerita dari isyarat. Ni kita sambung akan datang tuan-tuan. Dia nak cerita sebelum dia karang kita ni, qad sa'alani ba'dul muhibbin, ada beberapa kawan dia minta supaya dia mengarang kita. Tu dia nak cerita, insya-Allah kita akan sambung. Kita sambung minggu depan. Cuma ni tak apalah, kita akan baca cepat saja kerana ni cerita dia. Dia nak cerita sebelum dia karang kitab tu, kenapa dia boleh menghasilkan kitab ni. Kerana kawan-kawan, teman-teman rapat dia minta supaya dia hasilkan kitab. Kemudian dia cerita lepas tu apa nama kitab dia. Barulah masuk tajuk yang pertama, Babul Arkanil Iman wal Islam. Di kitab kita ni dia tak direct masuk taharah lagi. Dia intro panjang, 3 ke 4 muka surat tu introduction saja. Kerana selepas dia cerita rukun sembahyang ini, rukun Islam dan Iman, dia cerita tajuk, 2 tajuk besar. Dia mendatangkan beberapa hadis berkaitan dengan ancaman Allah Ta'ala bagi mereka yang meninggalkan sembahyang. Dia cerita makna tinggal tu ada 2 yang ulama cerita. Sebab tu kena tahu. Dan hadis yang kedua, dia cerita mengumpulkan hadis-hadis tentang menarik, menggemarkan orang mendirikan sembahyang. Dia panggil apa? Fadilah mendirikan sembahyang. Banyak hadis-hadis yang memberi ancaman kepada
sembahyang. Antara hadis popular tuan-tuan dalam ni, jarang kita temu kat lain, kecuali dekat hari akhir zaman je. Allah Ta'ala cipta satu makhluk khusus untuk beri ancaman, azab kepada orang yang meninggalkan sembahyang, supaya kita, dia panggil motivate kita untuk mencari ilmu, sehingga sembahyang kita diterima. Ancaman sangat dahsyat. Mana dia? Satu makhluk Allah Ta'ala yang bernama Suja'ul Aqrab. Ada nama dia. Allah Ta'ala ada beri nama. Suja'ul Aqrab ini sejenis ular yang botak kepala dia, yang berada sekarang ini, berada di dalam bumi, yang Allah tak benarkan untuk dia keluar daripada bumi. Kenapa? Allah Ta'ala kata hebat dan dahsyatnya ular ini. Bisa dia, sekali dia patut orang yang meninggalkan sembahyang dalam kubur, hancur. Kemudian Allah Ta'ala rupa balik jasad. Dia patut hancur. Berulang-ulang begitulah kita menanggung azab sehingga Allah Ta'ala bangkit. Allah Ta'ala kata dahsyatnya kenapa hancur bisa yang Allah buat dalam kepala dia, sehingga botak kepala dia menanggung bisa. Dan Allah tak benarkan untuk ular ini timbul di atas permukaan bumi. Kenapa? Allah Ta'ala kata, kalaulah aku benarkan Suja'ul Aqrab ini timbul kepalanya di atas permukaan bumi, bisa dia ini boleh masih, boleh meratakan seluruh permukaan bumi. Tidak akan mampu hidup segala pokok-pokok kayu dan manusia di atas muka bumi. Itu kehebatan bisa yang Allah Ta'ala tak benarkan untuk dia muncul di bumi. Sekarang ini dia menunggu kita di dalam kubur sahaja. Wal'ayadzu billah. Itu antara benar-benar kita akan belajar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma